Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amaba. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang kedua, anjuran Madrasah Al-Jemaiyah Padang-Padang menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahazi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu berkaitan tentang makna ibadah, yang mana Ustaz Mahathir masukkan dalam kitab ini dengan tujuan meneraikan kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam yang keliru tentang makna tauhid dan syirik, sehingga mereka mudah mensyirikkan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, seperti amalan tawassul, iaitu berdoa dengan menyebut sesuatu yang mulia atau seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mulia misalnya dengan menyebut amal soleh. Amal soleh itu mulia. Jadi kita sebut dalam doa kita, ya Allah, saya dahulu pernah buat begini-begini, sekiranya apa yang saya lakukan itu adalah amal soleh di sisimu, maka engkau sembuhkanlah penyakitku, ya Allah, misalnya begitu. Atau disebut orang yang soleh, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, ya Allah, dengan kemuliaan walimu. Jadi ini satu perkara yang masyru', satu perkara yang dibenarkan oleh syarak, tetapi oleh golongan yang keliru, mereka mempertikaikan, mereka menganggap itu perbuatan yang haram. Bahkan lebih serius, ada yang menganggap ia sebagai perbuatan yang syirik. Demikian juga amalan tabarruk, mengambil berkat. Jadi kita mengambil berkat itu boleh daripada kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat rambut Nabi atau serban Nabi atau ridak Nabi atau selimut Nabi atau baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita ambil berkat daripada kesan-kesan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga daripada kesan-kesan orang yang soleh, wali-wali, para ulama yang soleh. Tetapi mereka tidak. Ada sebahagian mereka memang menolak ambil berkat secara total, tetapi yang lebih berpelajaran, yang mengaji di kalangan mereka, mereka terima ambil berkat, tetapi hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terima ambil berkat dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat hadis
Nabi SAW sendiri mengambil berkat daripada kesan wudhu orang-orang Islam. Nabi sendiri, maknanya Nabi SAW nak mengajar kepada umat pada kesan orang-orang yang beriman itu ada keberkatan. Tapi mereka menolak. Mereka kata tak boleh ambil berkat dengan ulama, dengan wali dan sebagainya. Kemudian yang paling serius adalah tentang isu istighafah. Saya perhatikan sampai sekarang ramai di kalangan mereka itu gagal faham konsep istighafah. Apa dia istighafah? Dia pada perkataan Ghaus. Ghaus maknanya pertolongan. Arasa yurisu maknanya menolong. Istarasa yastaghisu maknanya minta tolong. Jadi mereka mempertikaikan istighasah ini kerana mereka menganggap kalau kita istighasah dengan para nabi, minta tolong dengan para nabi, atau istighasah dengan para wali yang telah meninggal dunia, itu kata mereka adalah perbuatan yang haram, bahkan syirik. Syirik dia panggil syirik akbar, syirik yang besar, bukan syirik khafi macam riak, syirik juga, tapi orang itu masih orang Islam. Tapi bila dia sebut syirik akbar, maknanya orang itu terkeluar dari agama Islam, jadi kafir, jadi murtad. Kenapa? Kerana minta tolong dengan Nabi. Kenapa? Kerana minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia. Jadi di sinilah berlaku pertikaian. Kerana di sisi kita, istighasah itu kita lihat dari dua sudut. Pertama daripada sudut hakikat, berarti kita minta tolong dengan i'tiqad bahawa yang kita minta tolong itu secara hakikat memang dialah yang menolong. Itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kerana hakikat yang lain tak boleh buat apa. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darra." Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberitahu, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Siapa tu? Nabi. Nabi SAW baginda tidak memiliki untuk diri baginda sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Apatah lagi untuk orang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak boleh memberi. Kalau Nabi SAW tidak memiliki sebarang manfaat atau mudarat untuk diri baginda, berarti baginda tidak boleh memberi kepada orang lain. Itu apa namanya? Hakikat. Tetapi secara asbab, secara usaha dan ikhtiar, sebab dan musabab, cause and effect, buat makhluk juga boleh memberi pertolongan. Makhluk juga boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, bukan hakikat. Kita ambil contoh nasi. Ada tak manfaat dari nasi? Ada. Apa dia? Kita makan, rasa kenyang, bertenaga. Ada tak mudarat dari nasi? Katanya ada juga. Kandungan gulanya macam mana boleh jadi mudarat. Tetapi itu bukan hakikat. Mengenyangkan itu sebenarnya adalah Allah. Yang bagi kita bertenaga adalah Allah. Yang mendatangkan penyakit kepada kita, kencing manis ke apa ke, itu adalah Allah. Dan yang menyembuhkan penyakit kita juga adalah Allah. Tapi tidak menghalang kita berinteraksi dengan asbab. Berarti kalau kita lapar, untuk kita kenyang, makan. Kalau kita lemah, tak ada tenaga, letih, makan. Kalau kita tu kata doktor kena kurangkan kandungan gula dalam darah, ya, mungkin kita kurangkan pengambilan karbohidrat dan sebagainya. Itu hanya usaha ikhtiar saja. Jadi semata-mata usaha ikhtiar, termasuklah meminta tolong kepada makhluk, tidak syirik. Syirik itu akan datang bila perbuatan itu disertai dengan i'tiqad, keyakinan bahawa memang makhluk itulah yang memberi secara hakikat. Ketika itu syirik. Walaupun tak ada orang sembah nasi, tak tahulah, saya tak jumpa lagi. Kalau sembah matahari ada, sembah batu ada, sembah kayu ada, ya. Tapi kalau sembah nasi, saya belum jumpa lah.
tapi dia masih boleh jadi syirik dengan nasi. Macam mana? Bila mana dia makan nasi dengan iktikad bahawa memang nasi itu tabiatnya mengenyangkan. Allah ciptakan nasi, ya, tapi mengenyangkan itu bukan Allah ciptakan. Memang tabiat nasi dengan diri nasi itu memang tabiatnya mengenyangkan. Kita tidak. Kita kata Allah jadikan nasi, Allah juga jadikan kenyang. Tapi Allah jadikan kebiasaannya bila seorang itu makan nasi dia kenyang. Jadi tak salah daripada segi kebiasaan kita kaitkan nasi dengan kenyang, tak salah. Yang salah kalau kita iktikad secara hakikat nasi mengenyangkan. Jadi kita yakin sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, boleh sahaja Allah jadikan seorang itu tidak kenyang walaupun sudah makan nasi. Tapi itu jarang. Biasanya kalau makan dia kenyang. Dan boleh Allah jadikan seseorang itu kenyang walaupun tidak makan. Dan itu juga jarang. Kerana biasanya kalau tidak makan apa? Jadi mereka gagal beza antara asbab dan hakikat. Istighasah kalau hakikat hanya boleh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan malaikat, tidak boleh dengan nabi, tidak boleh dengan wali, tidak boleh dengan polis, tidak boleh dengan bomba, tidak boleh dengan menteri, tak boleh dengan siapa pun. Kerana hakikat hanya Allah yang tolong. Tetapi pertolongan atas jalan asbab, usaha dan ikhtiar, sebab dan musabab, itu boleh dengan makhluk hidup atau mati, tidak ada beza. Dia bukan isu hidup atau mati. Tapi orang mati nak tolong apa? Ustaz, dia dah mati. Orang hidup dia boleh tolong? Tidak juga. Tidak semua orang hidup boleh tolong kita. Biasa juga jadi kita minta tolong kepada satu orang, rupanya dia tak mampu nak tolong. Tak berarti syirik. Dan orang mati, dia hanya menolong sesuai dengan keadaan yang telah mati. Ada orang dia pergi, oh kalau boleh minta tolong dengan orang mati, why not kita pergi ke kubur dia, minta dia gorengkan sepinggan Maggi goreng. Tak apa-apa cerdik. Ataupun dia kata, oh yang mati tu doktor, masa dia hidup dulu dia doktor, sekarang dia dah mati. Jadi kita pergi ke kubur dia, kita minta tolong dia ubat kita. Sebab Ustaz kata boleh minta tolong orang mati. Bukan begitu. Kan minta tolong dengan makhluk ini atas jalan asbab, sebab dan musabab. Adakah Allah Ta'ala jadikan orang mati itu sebab kepada pertolongan dengan kita pergi ke kubur minta dia rawat, dengan kita pergi ke kubur dengan minta dia goreng sepinggan mie? Bila tidak dijadikan asbab, maka meminta tolong itu satu bentuk perkara yang bid'ah, yang tidak disyariatkan. Syirik atau tidak? Syirik kalau dengan i'tiqad bahawa memang makhluk itu yang menolong. Tapi saya i'tiqad Allah yang tolong. Tidak syirik tapi tidak masyru'. Yang ini mereka tak faham. Bila kita kata tak syirik, oh dia kata ustaz kata boleh ustaz tolong dengan pokok. Mereka tunjukkan satu video satu ulama di Arab Saudi, yang mana ulama ini mengatakan bahawa tawassul dengan sesuatu yang tidak disyariatkan itu adalah bid'ah. Betul. Misalnya tawassul dengan pokok, ya Allah dengan berkat pokok ini, itu bid'ah, sayyi'ah. Tapi kalau tawassul dengan Nabi itu masyru', Nabi yang ajar. Sahabat pernah buat. Bahkan sahabat bertawassul sesama mereka. Sahabat tawassul dengan sahabat. Maka itu tidak dilarang, bahkan masyru'. Tidak semua benda yang tidak syirik tetapi disyariatkan. Ini kena faham. Bukan kita kata tak syirik, oh maknanya disyariatkan. Bahkan dalam video tersebut ulama tersebut sebut benda ini tidak ada kaitan dengan syirik, sebab dia beriktikad Allah yang beri. Tetapi bid'ah kerana dia bertawassul dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, kita bertawassul dengannya. Ini yang timbul soalan. Tak tahulah tuan-tuan ikut atau tidak. Tak ikut pun tak apalah. Panjang. Daripada pukul 9 sampai dekat pukul 3. Dialog di Perlis baru 11 Februari. Jadi bila kita kata boleh minta tolong dengan wali, tak ada beza.
Kalau wali itu hidup, sama juga dia ada kemuliaan, dia berdoa, dia memohon, Allah perkenankan doa dia. Adakah kemuliaan dia terbakar dengan sebab dia mati? Kan tidak. Orang yang mulia di sisi Allah, dia tetap mulia walaupun dia telah meninggal dunia. Maka di alam ruh dia boleh berdoa. Itu sabit dalam hadis-hadis bahawa orang mati mendoakan orang hidup. Jadi atas kemuliaan dia itulah kita meminta tolong kepada dia, dan dia berdoa kepada Allah. Awak tak boleh minta tolong direct dengan Allah? Boleh, silakan. Meminta tolong kepada makhluk bukan sebagai ganti. Oh, oleh kerana nak minta tolong dengan makhluk, kita tak payah minta tolong dengan Allah dah. Tidak. Kan kita dah cakap minta tolong kepada Allah tu hakikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau kami sembah dan hanya akan Dikau kami minta pertolongan. Nabi SAW bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Maka minta tolong dengan makhluk tidak menggantikan minta tolong dengan Allah. Ada orang kata, oh, lepas selama ni saya minta tolong dengan Allah direct. Ada ustaz kata boleh minta tolong dengan wali, lepas ni saya cari kubur lah, minta tolong dengan kubur. Tak mau minta tolong dengan Allah dah. Kan tak betul. Dia bukan batunya, dia bukan tanahnya, bukan nisannya, tetapi orang yang mulia itu kita harapkan diistijabahkan doa oleh Allah dengan tidak menafikan. Boleh sahaja kalau kita nak doa direct. Jadi doa secara terus, ya Allah berilah saya ini, berilah itu, boleh. Mengharapkan doa orang lain juga boleh. Jadi kedua-duanya tidak syirik. Doa sendiri tidak syirik, meminta orang lain hidup atau mati mendoakan juga tidak syirik. Jadi mereka tanya, apa kata? Sebab sahabat dan juga guru saya Al-Fadhil Dr. Hafiz bin Saroni, beliau pensyarah dalam bidang hadis di Kuis. Beliau ada menulis dalam satu kajian beliau bahawa mencium dan istilam kepada Hajarul Aswad itu adalah satu bentuk tawassul juga. Kita dapat kebaikan dengan mencium dan istilam Hajarul Aswad yang bagi kebaikan Allah. Hajarul Aswad itu wasilah saja kita dapat kebaikan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri sunnah baginda adalah mencium Hajarul Aswad. Jadi apa dia wasilah? Dalam akal sebut wabtahu ilahil wasilah. Carilah kepada Allah Ta'ala itu wasilah. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ramai para ulama tafsir mengatakan al-wasilah itu adalah al-qurbah, ketaatan. Jadi carilah kepada Allah itu satu ketaatan yang membawa kita sampai kepada ridha Allah. Ketaatan secara umum adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu itu kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Ikut Nabi itu adalah kurban. Ikut Nabi adalah ibadah. Maka walaupun dia hanya seketul batu yang tidak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh apa, tapi mencium kepada batu itu ada kebaikan. Maka perbuatan mencium Hajarul Aswad itu satu bentuk tawassul, kata Dr. Hafiz. Jadi kata dia, nanti apa dia? Orang kita pasal tawassul, dia melompat pergi pada istighosah. Istighosah minta tolong. Jadi kata dia, boleh tak kita pergi ke Hajarul Aswad, kita kata, wahai Hajarul Aswad, aku tahu engkau sebenarnya tidak boleh memberi manfaat ataupun mudarat, tapi oleh kerana kedudukanmu yang mulia, ya, Nabi cium, orang Islam disuruh cium, maka tolonglah aku. Boleh tak dia kata? Dia jawab, benda tidak disyariatkan. Tapi dia kata, syirik atau tidak? Kalau iktikadnya bukan batu itu yang memberi apa-apa, tidak syirik. Tapi tidak syirik bukan dia disyariatkan. Kena faham. Ustaz kata boleh, tidak, tak boleh. Kerana tidak disyariatkan demikian. Cara kita berinteraksi dengan Hajarul Aswad adalah dicium atau diistilam, bukan diminta tolong. Saya bagi contoh supaya kita boleh faham. Ada benda yang tidak syirik tetapi tak boleh buat. Tak syirik tapi tak boleh buat. Contohnya, kita kembali kepada masalah nasib dan mengenyangkan tadi.
Seorang yang beriktikad bahawa nasi itu memang dia itu mengenyangkan dengan tabiatnya, memang nasi yang mengenyangkan bukan Allah, syirik. Satu orang lagi makan nasi juga, asal apa makan nasi, asal apa makan nasi, tapi dia iktikad yang mengenyangkan adalah Allah, tidak syirik. Satu orang dia makan daging babi, tapi dia tahu bahawa yang mengenyangkan adalah Allah, bukan daging babi. Dia orang Islam tapi dia teringin nak makan daging babi. Bila dia makan daging babi itu, keyakinan dia adalah Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Tidak syirik, kerana dia iktikad Allah yang mengenyangkan. Habis boleh ke makan daging babi? Tak boleh, haram. Satu perbuatan yang tidak syirik bukan berarti tidak haram. Cara tidak syirik kerana dia iktikad Allah yang mengenyangkan. Kalau dia iktikad daging babi yang mengenyangkan, dia syirik. Tetapi tidak syirik pun tak boleh buat, kerana daging babi haram dimakan. Jadi kena beza. Tak semesti satu benda tak syirik berarti agama kita benarkan kita buat. Tidak. Jadi kembali kepada soalan dia tadi. Jadi mungkin nak putar belikkan konsep kita. Jadi dia tahu kita berpegang bahawa kalau iktikad Allah yang beri maka tidak syirik, maka dia kata macam itu. Pergi pada Hajar Aswad, bercakap dengan Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, tolonglah saya, tapi dengan iktikad Allah yang beri. Syirik atau tidak? Tidak. Tapi adakah diperbolehkan buat demikian? Tidak juga. Kerana dalam Islam mengiktiraf sebab dan musabab. Hajar Aswad tidak menjadi sebab kebaikan dengan cara kita pergi minta, tidak. Hajar Aswad menjadi sebab kebaikan dengan cara kita ikut sunnah Nabi, iaitu bila kita ada peluang kita cium Hajar Aswad. Kebaikan daripada mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau kira hanya batu. Bahkan Sayyidina Umar pernah komen begitu, kalau tidak kadang aku lihat Nabi SAW cium kamu, aku pun tak mau cium, kerana hanya batu. Tapi oleh kerana Nabi SAW cium, maka ikut sunnah Nabi itu ada kebaikan. Itu menjadi wasilah kepada kebaikan. Baik. Syirik ni adalah menuhankan selain daripada Allah. Jadi apabila dia mengatakan nasi mengenyangkan dengan zatnya sendiri, maka ada kuasa lain daripada kuasa Allah. Allah berkuasa menciptakan nasi, tapi yang berkuasa mengenyangkan adalah nasi. Kan syirik. Baik. Muka surat 63. Ada golongan yang berpendapat bahawa seluruh ketundukan, kepatuhan, penghormatan dan merendahkan diri adalah ibadah dari segi syarak. Maknanya kalau kita merendahkan diri itu kita sedang menyembah. Tidak demikian. Tidak semua ketundukan, penghormatan itu adalah menyembah. Satu orang yang hormat kepada ibu bapa dia tunduk dan cium tangan maknya, itu bukan menyembah ibu, itu hanya hormat. Dan hormat ibu adalah perintah Allah. Itu termasuk dalam taat kepada Allah. Bagi mereka apa saja bentuk ketundukan atau merendahkan diri kepada selain daripada Allah, umpamanya kepada Nabi, kepada wali Allah, kepada orang soleh, dianggap memperhambakan, yakni mengabdikan diri kepada Nabi, kepada wali atau orang soleh. Tidak demikian. Dalam arti kata yang lain, orang yang melakukan demikian dianggap menyembah Nabi, menyembah wali, menyembah orang soleh, lalu menyekutukan Allah. Ini adalah kekeliruan dalam memahami konsep ibadah, dan fahaman sebegini tidak benar. Kita bermusafir untuk menziarah makam Nabi SAW, mencium dan menyentuh makamnya dengan tujuan tabarruk, lalu dianggap syirik? Tidak. Bahkan sahabat Nabi pernah mengusapkan muka ke kuburan Nabi SAW, sehingga ditanya, dia kata ini bukan batunya, saya itu mengingatkan yang dikebumikan di situ. Batu pasti tak ada. Macam orang cium surat daripada anak dia lah, dah 3-4 tahun anak belajar kat overseas, ya, tak balik-balik, dia hantar surat, dicium-ciumnya surat. Apalah cium kertas, bukan dia nampak kertas, dia nampak anak dia. Baik. Jadi kalau orang muliakan Nabi dianggap syirik, berbina masjid, berhampiran dengan kekurban Nabi atau wali juga dianggap syirik,
bertawassul, istighosah, tabaruk juga dianggap syirik. Dan mereka menggunakan ayat yang Allah ceritakan perangai orang kafir, mereka pakai kepada orang Islam, iaitu ayat dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, kata-kata orang kafir ni Allah sebut apa yang orang kafir bagi alasan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Bila orang kafir dilarang daripada menyembah berhala, mereka beri alasan, kami tidak menyembah kepada berhala ini kecuali supaya berhala ini menghampirkan kami kepada Allah. Jadi dia kata sama lah perangai macam kamu. Kamu tawassul dengan Nabi, alasan kamu supaya kamu hampir kepada Allah. Kamu istighosah dengan wali, alasan kamu supaya kamu hampir kepada Allah. Sama macam orang musyrikin. Macam mana boleh sama? Ma na'buduhum, apa makna dia? Tidaklah kami menyembah kepada mereka. Kalau menyembah, kita pun kata syirik. Ada orang kata saya nak sembah Nabi, kita larang, tak boleh sembah Nabi, haram, syirik. Tapi tawassul dengan Nabi bukan menyembah Nabi. Jadi dia tak ada beza. Tawassul dengan menyembah pun dia tak boleh beza. Akhirnya dia ambil ayat yang Allah cerita perangai orang musyrik, dia pakai kepada orang yang beriman. Dari orang beriman ni dituduh sebagai musyrikin. Gua tanya dia, apa makna ma na'budu? Tidaklah kan menyembah. Na'budu tu kami menyembah. Kalau menyembah kita sepakat. Kamu sembah apa selain pada Allah, syirik. Sembah malaikat, malaikat makhluk yang mulia, syirik. Sembah apa? Sembah arash, syirik. Sembah Nabi, syirik. Yang namanya sembah memang syirik. Ayat ini adalah untuk orang musyrikin yang meyakini menyembah kepada berhala itu, meyakini berhalanya ada sifat ketuhanan, berhalanya boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka ayat ini tidak boleh digunakan untuk mensyirikkan orang yang mengamalkan tawassul, tabaruk dan lain-lain. Sujud malaikat kepada Nabi Adam AS, adakah menyembah Nabi Adam? Tidak. Kalau menyembah Nabi Adam, takkan Allah yang perintah. Allah yang perintah malaikat suruh sujud. Sujud pada Nabi Adam adalah sujud hormat, bukan sujud menyembah. Demikian sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf AS kepada Nabi Yusuf AS adalah sujud hormat. Oh, kalau macam tu kita bolehlah juga Ustaz. Bila kita hormat pada satu orang ulama, ketua guru, kita sujudlah. Tak. Kerana itu syariat di zaman Nabi Yusuf AS. Syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada makhluk dilarang, maka hukumnya haram. Kalau dengan niat menyembah, syirik terus. Kalau bukan dengan niat menyembah, hanya dengan niat hormat, haram. Habis itu saudara Nabi Yusuf buat, syariat mereka berbeza. Akidah tak ada beza, syariat berbeza. Kita tawaf keliling Kaabah. Kadang-kadang mereka cara fikir macam orang non-Muslim. Macam lah. Sebab saya ada kawan non-Muslim dulu masa sekolah rendah. Dia kata, korang kata tak boleh sembah batu. Nah, betul lah. Itu korang sembah Kaabah. Kaabah tu kan batu. Dia ingat kita tunduk rokok, sujud pada Kaabah tu, kita sedang sembah Kaabah. Padahal kita orang Islam tahu Kaabah tu makhluk. Tak ada yang sembah Kaabah. Habis kamu sujud kerana Allah suruh menghadap ke Kaabah ketika solat. Allah yang suruh tawaf keliling Kaabah ketika haji. Bukan kita kata Kaabah tu Tuhan. Menyembah tu menuhankan. Tak ada orang Islam kata Kaabah Tuhan. Walaupun dia peluk, dia menangis, dia apa, ya, dia sujud rokok depan Kaabah, dia tahu Kaabah tu bukan Tuhan. Kalau orang Islam lah. Kalau orang kafir, orang faham. Orang kafir tak ada boleh pergi sana. Jadi kalau kita jelas perkara ini, kita jelas tentang masalah syirik dan juga tauhid ini. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung sedikit lagi di muka surat 66, peristiwa malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana iblis enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa punca dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata Allah bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.